الرحمن الرحيم اهدنا السبيل والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebenarnya kita pada malam ini adalah malam yang ke-27 Rajab, dan antara pendapat yang masyhur menyatakan bahawasanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu berlaku pada malam 27 Rajab. Tetapi perkara itu tidak muktamad. Tetapi daripada beberapa riwayat yang terpilih, banyak ulama mengunggulkan pada malam 27 Rajab. Sekiranya tidak dipilih pada malam 27, tetapi ulama sepakat dia berlaku pada bulan Rajab. Itu sepakat. Cuma tarikhnya bila itu yang dikhilafkan oleh ulama kita. Khilaf ini dikaitkan berkaitan dengan kewafatan isteri baginda Rasulullah, kemudian dengannya Abu Talib, waktu saudara baginda Rasulullah, dan kemudian yang baru berlakunya kisah perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj. Walaupun begitu, ada pendapat yang menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Isra wal Mi'raj untuk menghiburkan hati baginda Rasulullah, kerana dikaitkan dengannya husni yang berlaku atas Rasulullah, sedihnya Rasulullah atas kewafatan Abu Talib dan juga isteri yang disayangi Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun begitu, sebagian ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawasanya ia itu sebahagian daripada ijtihad. Tetapi kalau dilihat padanya Rasul sebagai Rasul sebagai Nabi, yang kerja Rasul itu dakwah, maka ini jauh lebih besar sedihnya Rasulullah SAW. Apa maksudnya di sini? Sebagai ulama menyatakan kesedihan Nabi yang terbesar bukannya wafatnya isteri Rasulullah dan begitu juga Abu Talib, tetapi kesedihan Nabi yang paling besar kerana dakwah Rasulullah SAW ditolak dan tidak diterima kebanyakan masyarakat Arab. Ini apabila ditahqiq, yakni kajian semula, maka bila dilihat bahawasanya kesedihan baginda Rasulullah yang terbesar adalah kerana dakwah Rasulullah SAW tidak diterima sebagian besar orang-orang Mekah pada ketika itu. Dan pengkhususan tentang Isra wal Mi'raj pada malam ini berkaitan dengan aqaid, aqidatul Islam, disebabkan tersebarnya kisah-kisah Isra wal Mi'raj tetapi masih bertentangan dengan aqidatul Islam. Disebabkan apa? Isra wal Mi'raj ada kaitan dengan iman dan mesti diselarikan dengan aqidatul Islam. Dalil-dalil aqidah mestilah sahih dan mutawatir. Jadi kisah Isra wal Mi'raj yang kita terima di sudut akidah yang sahih, yang mutawatir kerana berkaitan dengan iman, itu telah disepakati oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebabkan tersebarnya kisah Isra wal Mi'raj tanpa melalui akidah. Maknanya diceritakan kisah Isra wal Mi'raj tanpa melalui riwayat-riwayat yang terpilih. Apa maksudnya di sini? Ada riwayat yang tidak sampai mutawatir, riwayat yang dhaif, bahkan riwayat yang maudhu' diunggulkan untuk diceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah riwayat-riwayat yang tidak ada kaitan dengan Isra wal Mi'raj, cuma dengan waham satu ayat lalu mencampurkannya menjadi riwayat Isra wal Mi'raj. Jadi akhirnya kisah itu semakin panjang, kisah itu semakin menarik, tetapi itu penambahan yang tidak ada kaitan, bahkan bertentangan di sudutnya
pengkhususan Isra wal Mi'raj mengikut akidah Islam yang sebenarnya. Yang lain pula mengaku agaknya tidak melalui akidah Islam yang sebenar, kerana apabila seseorang itu mendengar, apabila seseorang itu membaca lalu menggambarkannya, terfikir menggambarkannya, sedang daripada itu menguatkan baginya sebuah dalil menjadi istinbat pada satu hukum, seolah-olah bahawasanya perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang Rasulullah SAW bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah menunggu Rasul di satu tempat. Maka berlakulah pertemuan antara Rasul dan Allah pada tempat tersebut. Maka ini juga adalah bertentangan di sudut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu cerita dulu apa yang masyhur, tetapi bertentangan sebenarnya. Itu. Selain daripada itu, yang bertentangan apabila dikatakan mimpi Rasulullah lalu dimasukkan dalam riwayat Isra wal Mi'raj. Seperti mana contoh di dalam riwayat yang mutawatir, riwayat yang sahih tentang Isra wal Mi'raj, tidak ada satu hadis pun Rasulullah menyatakan ra'aitu Rabbi azza wa jalla, aku telah melihat Tuhanku azza wa jalla. Tidak ada. Riwayat yang sahih, yang mutawatir, tidak ada langsung hadis tentang Isra wal Mi'raj, sehingga Nabi beritahu kepada kita umatnya, ra'aitu Rabbi azza wa jalla, aku telah melihat Tuhanku azza wa jalla. Dan hari ini adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, tetapi kata ulama, ini bukan kisah Isra wal Mi'raj, ini mimpi Rasulullah SAW. Ra'aitu Rabbi azza wa jalla bi ahsani surah, itu hadis sahih. Tapi kata ulama, ini bukan kisah Isra wal Mi'raj, ini adalah tidurnya Rasulullah, lalu Rasulullah diperlihatkan Allah padanya. Tetapi ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah zat, Allah pada sifat, Allah pada af'al. Di sudah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah tidak akan memperlihatkan zatnya kepada hamba-Nya walaupun hamba itu Nabi dan Rasul atau kekasihnya. Lalu Allah memperlihatkan dirinya dari sudut sifatnya. Jadi jangan kita tergesa-gesa menghukum bahawasanya pada malam Isra wal Mi'raj Allah memperlihatkan dirinya sehingga Rasulullah melihat Allah. Lalu ditanya apa yang dimaksudkan Rasulullah melihat Allah? Zatnya Allah. Di sudut akidah Islam tidak ada ulama kita menyatakan demikian. Ulama menyatakan kamu boleh berbicara pada malam Isra wal Mi'raj Allah memperlihatkan dirinya kepada Rasulnya, Rasulullah SAW. Tetapi kamu tidak boleh menghakikatkan bahawasanya yang Rasulullah lihat itu zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hukum pada terjadi di sudut akidah, terjadi itu Allah memperlihatkan diri kepada hamba-Nya, semua adalah tidak ada kaitan dengan zat, semua adalah kaitan dengan sifat. Bahkan dalam ayat Quran dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan agar Muhammad melihat kami. Kami ini adalah bahasa Lughwi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah dan juga kehebatannya pada zat dan juga kehebatan pada zat tidak ada kaitan. Kata ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menyentuh tentang zat Allah. Mereka hanya menyentuh tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga af'al perbuatan Allah yang dikaitkan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ahli ma'rifah, begitu juga ahli tasawuf, begitu juga ahli yang lughah. Semua telah sepakat kami tidak membicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kami berpegang di sudut riwayat yang mutawatir dan telah disepakati di sudut akidah zat Allah Subhanahu Wa Taala hanya diketahui oleh Allah dan mustahil dengan akal manusia, akal seorang nabi, akal seorang rasul, akal bagi malaikat mengetahui hakikatnya zat yang qadim itu. Mustahil kata ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kesilapan besar bila seseorang bercerita tentang Isra wal Mi'raj lalu mengkaitkan zat Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj.
Ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perjalanan Isra. Ayat yang pertama dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Permulaan ayat ini Allah menyebut subhana, itu adalah tasbih. Tetapi di sudut lughawi, di sudut bahasa, subhana itu adalah maf'ul mutlak di sudut bahasa Arab. Oleh kerana itu, seseorang yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj, dia kena tahu di sudut lughawi balaghah ayat itu dulu. Subhana adalah maf'ul mutlak itu. Kalau kita belajar bahasa Arab, kebiasaannya maf'ul dia berada di akhir satu-satu ayat. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Tetapi ayat ini dimulai dengan maf'ul. Itu. Dan maf'ulnya mutlak. Bila ia menjadi maf'ul mutlak, maka di sini adanya satu fi'il yang mahdzuf. Fi'il mahdzufnya adalah ada yang berbicara, tetapi perbicaraan itu tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbicaraan itu ada dalam maknawiyah subhana. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah subhana adalah nusabbihu, kami bertasbih. Soalannya siapa yang bertasbih? Yang bertasbih adalah kalau mana mereka-mereka yang telah menerimanya kisah Isra wal Mi'raj, maka dia perlu bertasbih. Nusabbihu, kami bertasbih. Maksudnya adalah sebutlah subhanallah. Itu maksudnya. Kenapa agaknya dimulai kita perlu menyebut subhanallah? Disebabkan permulaan kisah Isra wal Mi'raj adalah satu kisah yang mencari adat dan dikaitkan dengan mukjizat dan juga khususiat yang mustahil boleh digambarkan dengan akal manusia. Gambarannya itu dimulai dengan tasbih dulu. Lalu bagi mereka yang memahami dalam hal ini, maka menjadi baginya fi'il yang takdirah yang mahzuf, nusabbihu. Kami semua, mana kita semua perlu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah seolah-olah perintah kita, bertasbihlah kamu setiap kala mana kamu mendengar kisah ini terus menerus daripada awal sampai akhir. Cuma makna tasbih ini mengikutnya maqamat, mengikutnya ilmu seseorang. Kita belajar bahawasanya maknanya tasbih tidak lain menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat pada makhluk, menyucikan Allah daripada sifat-sifat kurang tidak sempurna, ataupun menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada digambarkan, dibayangkan, ataupun apa sahaja yang ta'aluk dengan makhluk. Disebabkan kisah Isra wal Mi'raj mengikut akidah Islam adalah ta'aluk antara makhluk dengan makhluk, dan bukan ta'aluk makhluk dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia begini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki buat kita, maka ketetapan rezeki telah ditetapkan, dia selesai, sehingga kita tidak akan mati melainkan ketetapan rezeki pun dah selesai juga atas kita. Itu maksudnya. Selagi mana rezeki yang Allah tetapkan buat kita belum selesai lagi, kita akan hidup dan menghadapi rezeki tersebut. Itu disebut akidah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda daripada hadis riwayat Imam Abu Daud yang riwayat yang sahih, kamu tidak akan mati mereka rezeki telah Allah tunaikan, Allah tentukan buat kamu, selesai. Selesai. Itu. Jadi kaedah ini seperti mana Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra wal Mi'raj ini adalah satu kurniaan Allah kepada Rasulullah yang Allah tidak kurniakan pada selain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimulai dengan tasbih subhanalladzi asra bi'abdihi alladzi. Alladzi itu mausul, makna menunjukkan siapa yang perintah tasbih? Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kita subhanallah, diperintah oleh Allah untuk bertasbih. Walaupun Allah tidak perintah memulai seperti mana sabbih. Sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu memuji Tuhan yang Maha Tinggi, ataupun fasabbih. Allah tidak memperintah demikian, tetapi Allah memulai dengan subhana. Kerana itulah menjadinya maf'ul yang lebih mutlak, tasbih yang lebih mutlak, sehinggalah kalau sekiranya kita melihat sesuatu yang luar biasa, di lidah kita subhanallah, mata melihat dulu subhanallah, itu sesuatu yang luar biasa yang kita dengar kadang-kadangnya subhanallah. Bagi seseorang ahli billah, dia memahami tasbih itu apa, ada hubungan dengan makhluk, maka di lidahnya subhanallah, subhanallah. Sikit-sikit subhanallah. Kita tanya apa khabar, dia kata khabar baik, lepas tu subhanallah. Nama siapa? Ahmad, subhanallah. Nama siapa? Ruslan, subhanallah. Datang daripada mana? Malaysia, subhanallah. Lepas ni nak gimana nak balik ke sana? Subhanallah. Saya memiliki kawan begitu. Dia Habib juga ada orang Indonesia waktu belajar dekat Mekah dulu. Kita berkawan dengan dia, kita hanya subhanallah, subhanallah. Sekarang ni ulama usul kat Indonesia ada. Subhanallah. Maknanya dia faham sungguh kenapa ada subhanallah. Ya, sebab apa? Kerana apabila kita belajar akidah Islam, setiap di antara kita semua tidak sama, oleh kerana itulah adanya tasbih. Semua tidak sama. Bahkan jari kita, ibu jari ini dah luka. Hilang dah, nak buat cop tu dah tak boleh nak cop. Nak tengok kita berurat-urat ni. Tetapi lama tak lama dia sembuh balik. Bila dia sembuh balik, boleh guna balik cop tu. Apa maksudnya? Urat pada ibu jari ini kembali yang sama. Itu ciptaan Allah. Lalu orang yang faham subhanallah. Anak mata kita semua berbeza. Subhanallah. Tetapi kisah Isra' wal Mi'raj dia jauh lebih besar daripada itu. Mengapa agaknya? Kerana kisahnya daripada mula sampai akhir adalah sam'iyah. Dia sudah akidah. Sekadar didengari, tetapi tidak dibayani, tidak dikhayalkan, tidak diwahamkan. Waham itu andaian. Jadi oleh kerana itu kita perlu mengkaitkan Isra' wal Mi'raj melalui akidah agar kita nak buang segala yang waham. Apa maksud waham? Andaian-andaian. Sehingga yang bahayanya andaian ini menjadikan satu dalil. Menjadi satu dalil. Bahkan satu waktu saya belajar dulu pun ada saja student-student bila kita muzakarah. Ada di antara mereka berhujah bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu di ufuk langit yang paling tinggi. Langit yang tak ada bumbung. Aras itu ada bumbung. Aras itu pun bumbung dah. Atas aras tu yang tak ada bumbung. Allah Ta'ala atas tu. Lalu kita pun tanya apa hujahnya. Hujahnya Rasulullah SAW pada malam yang Mi'raj, maka Rasulullah menemui Allah di atas sana. Dia berhujahnya itu tak termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sahih dan mutawatir, yang qat'i. Itu waham aja. Apa waham? Andaian pendapat pribadi bertentangan ini sudah akidah Islam. Kerana Allah memulai tasbih, kata ulama, untuk beritahu kepada kita yang awamiah, sekadar yang awam. Allah Subhanahu Wa Taala wujud, tidak ada kaitan bertempat, ruang, masa, zaman, berbentuk, berfizikal, berjisim, berarat, berjauhar. Tidak ada kaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berwarna-warni, berubah, bergerak. Itu tasbih. Bagi orang awam, bagi arif billah, guna tasbih tidak lain adalah untuk membatalkan, memadamkan segala yang tidak ada kaitan pada Allah yang muncul dalam jiwa manusia. Lalu subhanallah, kalau disuruh kita orang awam tasbih sebab luar biasa berlaku. Walaupun bukan kisah Isra' wal Mi'raj, perkara luar biasa berlaku. Tetapi perkara itu juga luar biasa itu berlaku pada orang lain dan orang lain. Cuma kita first time tengok. Subhanallah.
Kita pergi ke Turki, ada satu tempat orang kata, ini macam syurga ke dah ni? Tengok subhanallah, tengok lagi subhanallah, tengok lagi subhanallah. Padahal bukan kita seorang pernah tengok, tak tahu berapa puluh ribu orang pernah tengok lagi yang sama. Itu orang awam. Tapi ahli ma'rifah mengatakan tasbih sebenarnya pada hakikatnya subhanallah adalah untuk memadam sesuatu yang itu bukannya ada kaitan dengan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Cuma menisbahkan hanya pada Allah. Sebab segala-galanya berlaku atas qudrah wal iradah Allah Subhanahu wa taala. Sekadar yang itu. Tapi jangan mencantumkan ada kaitan pula dengan sifat Allah bidzatiyah, yang zat itu. Jadi begitu juga peristiwa Isra wal Mi'raj. Disebabkan yang perlu kita betulkan di sini adalah Allah menjalankan Rasulullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak wujud dalam perjalanan tersebut. Dan perjalanan ini bukan bermaksud tujuan Allah menjalankan Rasulullah agar Nabi dapat bertemu Allah. Maka wujudnya pertemuan tidak juga mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Aku ada pendapat mengatakan Isra wal Mi'raj adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah Azza wa Jalla kerana mereka berpegang dengan hadis Rasul juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah aku ke Sidratul Muntaha, lalu diwahyukan kepadaku solat 50 kali sehari semalam. Itu kata Rasulullah. Yang lain riwayat pada Abdullah bin Mas'ud, lalu diwahyukan kepadaku akhir daripada suratul Baqarah. Sebagai ulama kata 3 ayat yang terakhir, sebagai ulama kata 2 ayat yang terakhir. Suratul Baqarah. Yang lain adalah wahyu, ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu pakaiannya terkena najis, maka masih diperbolehkan baginya untuk solat dengan pakaian itu setelah dia membasuhnya, bersihkannya daripada najis. Disebabkan bagi orang Bani Israel ahli kitab, kalau pakaian terkena najis, maka tak boleh guna pakaian itu untuk ibadah walaupun telah dibersihkan. Mengapa? Kerana mereka boleh mengguntingnya. Jadi itu adalah wahyu. Cuma mereka telah tersilap. Mereka mengatakan ini adalah wahyu langsung Allah kepada Rasulullah tanpa perantaraan. Apa maksudnya? Langsung. Sedangkan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya perjalanan Isra wal Mi'raj, setiap daripada apa yang dibicarakan Rasul berkaitan dengan wahyu, tidak adanya kelangsungan wahyu itu langsung ke Rasul, melainkan semua berperantaraan dengan malaikat Jibril alaihi wasallam. Jadi perlu diperbetulkan kisah tersebut. Lalu Allah mewahyukan kepadaku 50 kali salat sehari semalam. Yang itu diambilnya, difahami. Lalu Allah mewahyukan kepadaku. Maknanya Allah wahyu tanpa perantara. Ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan jangan dilihat riwayat yang itu. Yang mutawatirnya adalah lalu Jibril menyampaikan wahyu kepadaku daripada Allah. Allah perintah solat 50 kali sehari semalam. Ini jauh lebih sahih yang diterima oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan kita betulkan kembali fakta-fakta yang sepatutnya. Kembali daripada ayat ini, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Subhanallazi asra. Asra di situ fi'il madhi, di past tense. Makna menunjukkan bahawa Allah telah memperjalankan Rasulullah SAW yang dikenali sebagai hamba dan bukannya Rasulnya, bukan juga Nabinya, tetapi adalah hambanya. Mengapa agaknya? Kerana mengikut akidah, kalau berkaitan Asra itu adalah Rasulihi, Nabihi, maka boleh menjadi sekadar ruh. Sebab apa? Seorang Nabi, seorang Rasul memiliki roh yang tidak sama dengan kita yang bukan Nabi Rasul. Roh bagi seorang Nabi tidak pernah tidur walaupun jasadnya tidur. Itu.
Manakala kita pula memiliki roh yang mana apabila saja jasad tidur, roh pun ikut lemah macam tidur. Diam dia. Kecuali kalau Allah nak bawa dia berjalan juga. Mimpi. Sekiranya tidak, maka dia tidak tahu apa yang berlaku. Bangun-bangun dah pukul 5. Isteri dia tanya, bang, ada mimpi tak? Tak ada pula. Aku mimpi dulu, 60 tahun dulu, akhir balik je. Tapi tak mimpi dah. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah kata ulama, sekiranya ayat ini bukan bi'abadihi, tapi birusulihi ataupun binabihi, maka boleh saja Isra itu berlaku dengan roh tanpa jasad. Tetapi dalam ayat ini bi'abadihi, dengan hamba-Nya adalah roh dan jasad. Itu keadaan lughawi yang disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi akidahnya Mu'tazilah tidak terima. Bukan sekadar Mu'tazilah, ada juga akidah akhir zaman yang dia tak tahu Ahlussunnah wal Jamaah itu apa, Mu'tazilah itu apa, Jabariyah itu apa, Jahmiyah itu apa, Syiah Rafidhah itu apa. Dia tak tahu. Cuma bagi dia pendapat peribadi saja. Isra wal Mi'raj satu mimpi. Yang pertama, dia buka akidah di Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kata Mu'tazilah, dia tak tahu dasar Mu'tazilah bagaimana pula. Ini pendapat peribadi. Tetapi pendapat peribadi ini menjadi buku. Laris pula dijualnya. Sudah ajar dulu. Dekat Mesir ada seorang doktor yang menulis dalam bahasa Arab tentang Isra wal Mi'raj. Cuma melalui logika. Yang pertama, dia nak kata Isra wal Mi'raj mimpi Rasul yang luar biasa. Dia tak terima jasad dan roh yang pergi sampai ke langit itu. Dia tak terima. Yang lain pula berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Buraq. Ya, mungkin perjalanan itu mengambil masa. Ya, tetapi Buraq itu tidak ubah seperti mana seekor kuda yang cergas yang berpacu laju larinya. Sekadar itu. Cuma dia tak boleh nak terima bahawasanya satu langkah Buraq itu sejauh mata memandang begitu. Dan baginya di sudut logik, mana mungkin seseorang boleh menunggangi satu haiwan, satu binatang yang selaju itu, tak tergoleng dia. Itu dia berpendapat demikian. Itu dia. Kemudian Syekh Zahir, Syekh kita juga Syekh Nuruddin Al-Banjari menjawab kembali. Tulis Isra wal Mi'raj di sudut aqidatul Islam. Jawab balik. Jadi apa maksudnya di sini? Ada saja orang akhir zaman tak terima kisah ini. Walaupun dia seorang yang menjadi pensyarah di sebuah universiti sekalipun. Ada. Kerana apa? Bagi dia agama mesti melalui akal juga. Tak kisah ada akidah yang betul ataupun tidak, akal lebih dulu. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut asra di sini. Kata ulama asra adalah fi'il madhi, dia adalah pasti dan maksud terjemahan membawa jalan. Pada waktu malam itu dah asra, tetapi Allah masih menyebutnya lailan. Mengapa agaknya? Kerana asra dia tidak ada zaraf. Apa maksud zaraf? Walaupun disebut asra berjalan, membawa jalannya Muhammad ini, Rasulullah ini adalah hamba-Nya pada waktu malam, tetapi dia tiada ada zaraf. Zaraf ini nak menentukan tempat ataupun keadaan ataupun masa. Lalu Allah menyebut lailan. Lailan itu zaraf pada zaraf zaman, bukan zaraf makan. Apa maksud zaraf? Keadaannya. Jadi menunjukkan bahawa malam itu adalah masa dan bukannya tempat. Malam adalah masa dan bukan tempat. Tetapi di sudut lughawi bahasa Arab, Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra bi'abdi fi lailatin, pada waktu malam, fi lailatin, tapi Allah hanya menyebut bi'abdihi lailan, asra bi'abdihi lailan. Kalimah lailan bila ada tanwin di atas, ada dua tanwin itu menunjukkan bahawasanya hakikat malam yang mana hakikat malam yang tidak difahami dengan akal manusia. Itu maksudnya. Kalau fi lailatin, akal manusia boleh tangkap.
Tetapi kalau lailan, akal manusia malam itu tak boleh ditangkap. Apa maksudnya? Tak boleh dihakikatkan waktunya bila. Awal malam, pertengahan malam atau akhir malam. Tetapi kalau menjadinya fi lailatin, boleh ditentukan awal, boleh ditentukan pertengahan, boleh ditentukan akhir. Bahkan kalau kita pada kisah, mungkin berlaku padanya pertengahan malam. Itu kaedah bahasa Arab. Tapi Allah tidak menyebut demikian, Allah menyebut lailan. Bila menyebut lailan, maka peristiwa ini di sudut akal, bila kita sebut malam, malam yang berlaku. Diselubungi dengan kegelapan. Tetapi itu kalau diberi fi lailatin. Tapi kalau sekiranya lailan, itu kata ulama, buat Rasulullah bukan sebuah kegelapan. Kerana apa? Kerana lailan digunakan untuk apa? Barzakhi, barzakh. Kita fi lailatin atau fi lail, wan nahar al-lail. Tapi kalau lailan itu barzakh. Apa maksud barzakh? Rasulullah menghadapi Isra. Isra ini pada meninggal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa daripada Makkah menuju ke Palestin itu barzakh. Apa maksud barzakh? Kata ulama, bermulanya buraq adalah haiwan yang barzakhi. Apa maksud barzakhi? Barzakhi tidak boleh dikatakan haiwan dunia ataupun haiwan di akhirat. Itu barzakh. Oleh kerana itulah Rasulullah apabila Nabi cerita, dibawa kepadaku oleh Jibril satu haiwan. Yang Jibril kata, ya Muhammad, ini buraq namanya. Ini buruk namanya. Lalu Rasulullah melihat, Nabi tak kata tinggi macam kuda, tak juga rendah macamnya balghal. Itu. Balghal ni kacukan kuda dengan keldai pula. Nabi kata tidak demikian. Kukunya pula kata Rasulullah terbalik. Dia ada kukunya, tapi kukunya terbalik. Apa maksud terbalik? Lalu kata ulama-ulama seperti mana cawan. Ini cawan. Biasanya kuda. Dia bukan macam ni, dia macam ni. Ini isi dia macam ni. Tetapi ini buruk dia begini. Jadi maksudnya bawahnya kukunya buruk itu kosong. Tak boleh nak dihakikatkan. Tapi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu kukunya kata Nabi, dia pun itu macam mencangkul sejauh mata memandang. Itu mana boleh hakikatkan. Sebab dia jenis haiwan, dia jenis makhluk. Jadi kata ulama, bermulanya Rasulullah naiknya buraq, bermulanya Nabi menghadapinya barzakh. Apa maksud barzakh? Alam barzakh. Alam barzakh bukan alam akhirat. Alam barzakh juga bukan alam dunia. Tapi ada nisbah. Itu yang kata Rasulullah. Bila Rasulullah naik, tidak dikatakan buraq ini benar-benar berjalan di atas daratan, tidak juga buraq ini dikatakan dia ke awan-awan macam terbang. Tidak demikian. Bahkan ulama kita ditanya bersama siapa Rasul? Jibril alaihi salatu wassalam. Walaupun ada riwayat kata Jibril yang menungganginya, memegangnya, kekang tu, tadi kekang Rasulullah di belakang Jibril. Ada yang mengatakan seekor buraq untuk Jibril, seekor buraq untuk Rasulullah. Tetapi sebagian ulama mengatakan buruk itu seekor saja yang menunggang Rasul, yang memegangnya tali kekang Jibril, dan Jibril itu terbang tanpa Rasulullah melihat Jibril. Itu maksud dia. Waktu Isra wal Mi'raj kita perlu tahu Rasulullah dengan Jibril. Ya, Rasulullah tahu dengan Jibril, tapi Nabi tak nampak Jibrilnya, dan Jibril tak menyerupai seorang manusia ataupun apa-apa rupa, apatah lagi yang asli. Kerana Rasulullah melihatnya Jibril yang asli di Sidratul Muntaha. Itu kali yang kedua. Yang asliyah kata Rasulullah ada 600 sayap. Itu sepanjang Isra wal Mi'raj tidak adanya wajah asli yang Jibril alaihi salatu wasallam. Tapi dia seorang Nabi. Nabi seorang Rasul, banyak pengalaman. Nabi tahu bersama dengannya Jibril alaihi salatu wasallam. Kerana apa? Jibril datang dalam keadaan dirinya barzakhi. Tak boleh dihakikatkan. Oleh kerana itu Rasulullah memasuki barzakh. Dalil yang sahih
Dan mutawatir yang kita wajib beriman dengan dalil ini adalah Rasulullah kata, bila sampai ke satu tempat, maka Jibril alaihi wasallam mengatakan, ya Muhammad, solat dah 2 rakaat. Lalu Rasulullah bersolat, solat malam. Setelah solat, lalu Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, ya Muhammad, tempat itu solat itu tempat bermunajatnya Nabi Musa alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun melihat di situ tempat munajatnya Nabi Musa, di situlah Rasulullah SAW salat. Tetapi dalam keadaan yang barzakh. Kenapa? Tak lama Rasulullah selesai solat, Nabi menunggangi Buraq, baru nak memulai perjalanan, Rasulullah melihat Musa sedang solat dalam kuburnya. Kubur adalah barzakh. Nabi Musa telah wafat dan berada dalam barzakh. Lalu dilihat kubur mata kepada Rasulullah, Nabi Musa sedang solat dalam kuburnya, maksud dalam barzakh ni. Dalam barzakh, kisah ni panjang. Sampai dah ke Masjidil Aqsa. Saya ambil dalil yang barzakh tadi. Dan dalam hadis sahih menyebut Rasulullah apabila sampai ke Masjidil Aqsa, maka Nabi dipertemukan oleh Jibril. Rasulullah SAW bertemu dengan seluruh para Nabi Rasul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita, para Nabi Rasul semuanya berjumlah 124,000 orang. Dan semua menjadi makmum buat Rasulullah. Soalannya, adakah mereka itu alam syahadah, alam duniawi? Tidak, semua barzakhi, semua barzakh. Dengan dalil inilah Mu'tazilah kata, itulah mimpi itu yang kami berpegang dengan mimpi, sebab kata kami ini tak bersebelahan dengan akidah Nabi Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan Mu'tazilah tak menafikan perjalanan Nabi menyentuh barzakh. Tak menafikannya, cuma berbeza kita mengatakan roh Rasulullah, jasad Rasulullah, ia menghadapi dengan barzakh. Tetapi Rasulullah juga naik ke langit dengan roh dan jasad. Mu'tazilah kata, ya Nabi menghadapi ini barzakh sampai ke langit, tapi sekadar roh. Maknanya Rasulullah berada di rumahnya, rumah Ummu Hani. Sebagian kata ulama rumah Abu Talib. Sebagian ulama kata, ini Rasulullah, ini Hamzah, ini Ja'far. Lalu Rasulullah di tengah-tengah. Jadi di situlah Rasulullah mimpi, katanya Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kembali berhujah, kalau sekiranya mimpi, bagaimana kisah sebelum Rasulullah Isra wal Mi'rajkan, Nabi dibelah dadanya? Adakah itu adalah satu barzakh ataupun hakikat? Mu'tazilah terdiam iaitu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sebelum Rasulullah Isra wal Mi'raj, sebab Nabi cerita, dadaku dibelah, dibawa keluarnya hatiku. Dan di situ bersama Jibril alaihi wasallam ada satu wadah daripada emas, dan hatiku dicelupkan di dalamnya kerana adanya ilmu dan juga hikmah. Kemudian dibawa masuk ke tempat Jibril alaihi wasallam ambil pada hati itu, lalu kembali ditutup dan dijahit. Kata Anas bin Malik, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu mereka bersumpah, demi Allah, selama mana aku ada pengalaman melihat jasad Rasulullah, kami pernah melihat bahawasanya Rasulullah pada bahagian pusatnya, bawah sedikit pada pusat Nabi, ada kesan jahitan sehinggalah bawah sedikit pada kerontong Rasulullah SAW. Dan itu hakikat. Kalau barzakh tak nampak tu semua. Yang pergi ke Korea bedah-bedah tu barzakh tu semua. Tu yang ada orang tu barzakh, dia pergi bedah tu. Dia potong sana, dia potong sini, tak nampak kesan jahit. Maknanya belah cara barzakh juga tu. Wallahu ta'ala. Dan ini seringan je. Jadi itu barzakh, tapi belah dada ni bukan barzakh real. Itu Mu'tazilah boleh jawab. Jadi itu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebutnya barzakh? Itu yang Allah mulai bagi kita tasbih. Sebab perjalanan Nabi bukan perjalanan yang boleh difikirkan dengan akal. Kita sendiri pun tak boleh fikir apa yang berlaku dalam barzakh. Mungkin kita dapat satu kisah, kita baca, ulama kita cerita dalam barzakh begini.
Lalu kita menggambarkan keadaannya. Bahkan siapa yang pandai buat filem, dia pun buat drama, buat filem barzakh, lembaran. Tapi mungkin hakikat sebenarnya barzakh bukan demikian. Sebab Rasulullah kata, kalau kamu mendengar apa yang dibicarakan oleh orang yang berada dalam barzakh, kamu akan pingsan, kata Rasul. Sekiranya kamu mendengar azab kubur, kamu akan pingsan, kata Rasul. Oleh kerana itu, kita 1% bab barzakh pun tak mendengar dan juga tidak mengetahui apa yang berlaku. Kalau kita tahu, kita datang pingsan. Jadi susah adik ibu yang datang pingsan. Oleh kerana itu, hikmah tidak demikian. Lalu perjalanan Rasulullah SAW melalui barzakhi. Sehingga Rasulullah jadi imam. Siapa yang suruh? Jibril. Riwayat ini sahih. Bahkan sebagai ulama kata ada 2 riwayat yang sahih yang cerita bahawa Nabi menjadi imam dan jemaah di belakang semua para Nabi Rasul. Yang pertama sebelum Mi'raj, makna menunjukkan akhir daripada Isra, Rasulullah jadi imam. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah balik dan pulang daripada Mi'raj, Nabi kembali ke Masjid Al-Aqsa. Lalu Jibril perintah jadi imam lagi. 2 kali ini Rasulullah SAW jadi imam. Dan itu adalah barzakhi. Mengapa dijadikan barzakhi? Kerana tidak ada siapa manusia yang melihat, mengetahui perjalanan tersebut. Jadi oleh kerana itulah bila Rasulullah cerita kepada orang yang dah ada 2 kalimah syahadah, dia kena fikir akal. Mana mungkin Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa Palestin itu kebiasaan kami 1 bulan. Ya Muhammad, engkau menyatakan malam tadi, kemudian sebelum subuh kau dah sampai. Ini mereka murtad daripada Islam. Ini yang dah ada iman, yang dah Islam. Murtad. Jadi ini kata ulama dalil yang kukuh. Mengapa? Kerana mereka murtad, kerana difikirkan dengan akal, cerita itu mesti logik. Mana diterima dengan akal. Dan begitu juga diterima dengan gambaran akal. Tapi yang tak boleh diterima dengan gambaran akal, maka ini dalil yang paling kuat. Orang pun jadi kafir dan murtad kerana tak percaya. Bila tak percaya, oleh kerana itulah kita sendiri. Kalau tak percaya kisah ini secara syariat, kita pun kafir. Sebab apa kafir? Sebab kita nak tahu cerita ni mesti nampak, mesti real, boleh digambarkan, boleh dibayangkan. Lalu Allah turunkan ayat, Subhanalladzi asra bi'abdih. Ia adalah jenis tasbih. Bila jadi tasbih, kalau kamu ada iman, kamu faham. Ini tak boleh digambarkan akal kamu, tak boleh dilukis-lukiskannya. Itu yang sebelum ni saya pernah sebut bahawasanya kita pun tengok itu, baca ini, gambar ini, di-share sana, di-share sini. Ini Rasul, ini borak. Dia lukis dah seperti mana kuda. Lepas tu naik ke langit pertama, lepas tu langit yang kedua, dia buat layer. Atas tu ditulis Siratul Muntaha. Atas tu ditulis Arash. Atas tu Alif Lam Lam Ha. Mana seolah-olah itu semua adalah zorah makan. Apa maksud zorah makan? Peristiwa semua bertempat sehingga Allah adalah destinasi yang terakhir yang bertempat. Itu kesalahan di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya orang awam memahami Isra wal Mi'raj tidak lain bahawasanya peristiwa Allah bawa Nabi ke dia, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal terjawab dalam ayat ini, minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna lahu hawl linuriyahu agar kami memperlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat kami. Lalu peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah memperlihatkan Nabi ayat-ayat ini, termasuklah ayat berupa wahyu. Sebab ayat ni adanya kalam, itu wahyu. Kauniyah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Rasulullah ayat-ayat apa yang dikaitkan dengan barzakh, roh. Sebab para Nabi Rasul itu adalah roh. Rupanya naik langit yang pertama, rupanya langit yang pertama tu ada Nabi, ada Rasul. Itu roh, kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga riwayat yang mutawatir kata Rasulullah, Allah mewahyukan kepadaku solat 50 kali sehari semalam.
melalui Jibril juga perantaraan. Lalu kata Rasulullah, aku turun daripada langit ketujuh, di situ ada Sidratul Muntaha, lalu aku turun. Bila turun bertemu Nabi Musa. Soalannya, tadi Nabi Musa solat dalam kubur. Ini cerita Nabi Musa ke atas sana pula. Ini apa? Jadi ini bukan zahir. Ini bukan alam syahadah. Kalau masuk bab tasawuf lagi kita pening pada bahasa-bahasanya, kerana Rasulullah SAW dibawa oleh Allah memulai alam syahadah, kemudian alam barzah, lepas tu alam nasud, kemudian alam hahud, alam mahud, kemudian alam lahud, macam-macam pun tak faham langsung. Tapi ada ingin kita, saya nak yang itulah Ustaz, hud-hud tu, itu. Tak pernah dengar tu yang dia nak study. Ada juga minat dengan nama-nama gitu. Ini semua nasud, akun, mahud, lahud, sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah SAW turut bertemu Musa. Jadi soalan di Musa ini roh dan jasad ke atau roh? Jawapannya roh. Kata ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau roh dengan jasad maka bertentangan bahawasanya para nabi itu dia dikembalikan roh dan jasad maka duduk di atas langit. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan satu-satunya nabi roh dan jasad adalah Isa alaihi salatu wassalam saja. Yang lain roh saja. Jadi apa ni? Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yusuf. Bahkan di sini kata ulama-ulama kita tidak boleh dinafikan bahawa bentuknya roh umpamanya jasad. Seperti mana Rasulullah SAW melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Selamat datang Nabi yang mulia dan juga saudara yang mulia. Itu kata Nabi Yusuf. Lalu Rasulullah melihat benar bahawasanya Yusuf alaihissalam seorang yang sungguh tampan. 1/2 keindahan alam ada pada wajahnya. Lalu Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Di situ ada Jannatul Ma'wa. Lalu Allah memperlihatkan kepada baginda Rasulullah wajah-wajah ahli syurga. Lalu Nabi melihat semua wajah mereka seumpama wajahnya Nabi Yusuf. Cantik-cantik. Itulah linuriyahu min ayatina. Apa maksudnya? Seluruhnya yang Nabi lihat bukan Nabi nak pergi lihat, tetapi Allah melihatkan. Kaedah lughawi pergi dan lihat tidak sama dengan diperjalankan lalu diperlihatkan. Itu tidak sama. Yang inilah tidak ada pada kita. Disebabkan apa? Sebab Allah bagi tahu yang memperlihatkan Allah. Linuriyahu min ayatina. Lalu oleh kerana itu mustahil hari ini pada zaman Nabi sampai hari kiamat manusia akan menghadapi Isra wal Mi'raj. Sehingga dikatakan aku orang kedua setelah Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj. Lepas tu kita tanya, dadamu dibelah juga? Belah lalu itu. Jadi apa maksudnya sini? Takkan mungkin ada. Itu namanya tasbih yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Disebabkan dalam Quran kita akan menemui ayat untuk umat Rasulullah pada zaman dia. Tapi Allah menyatakan juga dia akan berlaku sampai hari kiamat. Lalu kita tahu kita juga akan mendapat seperti mana Allah beri pada para sahabat. Dia selesai. Tetapi tentang Isra wal Mi'raj tidak ada ayat menyatakan selain pada Rasulullah berlaku Isra wal Mi'raj. Tidak ada. Kisahnya panjang, tapi dah diringkaskan, tapi tak selesai juga. Jadi kita sambunglah nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah gini dah sekali kamu boleh 2-3 kubur. No. Ini nasi lemak pun tak ada.